Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Dahya dan ini Agenda Awani. Dalam tempoh beberapa bulan ini, kita melalui fasa yang cukup berbeza akibat penularan COVID-19. Tapi dalam tempoh itu, pelbagai inisiatif dan juga langkah yang diperkenalkan kerajaan, termasuk bagaimana untuk menggalakkan semula keadaan dan juga ekonomi negara, termasuk di peringkat domestik. Tapi kalau kita bercakap berkaitan dengan pengangkutan awam, dan ini salah satu perkara yang harus dititik beratkan oleh keseluruhan masyarakat di seluruh Malaysia. Bagaimana di Lembah Kelang, satu inisiatif yang kita sebut sebagai My30 telah pun diperkenalkan. Untuk apa? Dan untuk rekod, 21,000 pada hari pertama telah dijual. Hanya RM1 satu hari. Anda boleh ke mana sahaja destinasi menggunakan segala produk dan juga perkhidmatan yang disediakan oleh prasarana. Bercakap lebih lanjut berkaitan dengan My30 ini, terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Prasarana Malaysia Berhad, Encik Muhammad Nizam Alias. Terima kasih Tuan bersama-sama dengan SU Awani. Terima kasih. Nak bercakap berkaitan dengan My30. Saya 30, umur 30. Awal 30 lah, lebih kurang begitu. Tapi dalam masa yang sama, bila kita sebut pengangkutan awam, inisiatif RM1 sehari yang diperkenalkan sejak hari pertama sehingga ke waktu ini dan juga saat ini, dah berapa banyak ataupun berapa yang telah orang mohon dan juga dijual dalam My30 ini? Okey, terima kasih kepada Astro kerana menjemput saya ke studio pada hari ini. Pengenalan produk ini yang seperti yang kita tahu diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 5 hari bulan 6 yang lepas, dan objektif utama adalah untuk menggalakkan lebih ramai warga kota menggunakan pengangkutan awam, dan yang paling utama adalah untuk memberi penjimatan. Kita sedia maklum dengan My30 ini, mereka akan lebih dapat banyak penjimat. Ya, seperti sebelum ini, mereka perlu membayar RM100 bagi produk My100 untuk membolehkan mereka menggunakan pengangkutan awam semua yang ada di bawah prasarana tanpa had untuk tempoh 30 hari. Jadi apabila kerajaan memikirkan apakah langkah yang boleh diperkenalkan untuk membantu rakyat yang terkesan daripada pandemik COVID-19 ini, idea My30 ini timbul. Jadi secara mudahnya dengan My30, sekiranya sebelum ini mereka berbelanja RM100, dengan produk ini maknanya tambahan RM70 lagi dapat dijimatkan. Kita tahu melalui berita-berita yang disiarkan, ramai warga kota yang terkesan. Ada yang dipotong gaji, ada yang bekerja kurang daripada 5 hari seminggu dan sebagainya. Dan ini akan menjejaskan kemampuan mereka dari segi kewangan, dari segi household income akan terjejas. Jadi sedikit sebanyak produk My30 ini akan dapat membantu mereka. Jadi ini adalah objektif utama kerajaan, dan kita di prasarana telah diberikan amanah untuk melaksanakan program ini, dan kita cukup berterima kasih di atas keyakinan yang diberikan oleh kerajaan kepada kami. Dan kami akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan seramai mungkin warga kota mendapat faedah daripada produk ini. Kalau di hari pertama melepasi 21,000 untuk waktu ini dan juga saat ini, berapa jumlah keseluruhannya Tuan? Jadi kita melihat penggunaan pengangkutan awam di Kuala Lumpur ni masih lagi belum kembali seperti sedia kala. Disebabkan oleh kesan ekonomi yang terjejas. Pada waktu ini kami hanya mengangkut di sekitar 40 ke 45% daripada apa yang biasa kami bawa sebelum PKP dilaksanakan. Sebagai contoh, perkhidmatan rel, biasanya kami mengangkut dalam lingkungan 750,000 pengguna setiap hari. Dan pada hari-hari tertentu, contohnya sebagai hari Jumaat, pernah mencecah ke 890,000. Tetapi setakat ini, selepas PKPP dilaksanakan lebih kurang seminggu yang lepas, angka ini belum lagi mencapai jumlah tersebut. Kita masih lagi berlega di dalam lingkungan 315,000 untuk penggunaan rel di Lembah Kelang. Jadi dengan ini dia akan memberi sedikit kesan kepada berapa banyak pas yang boleh dilanggan, dia boleh dijual. Jadi pada hari pertama memang sambutannya cukup menggalakkan. Seawal pukul 6 pagi lagi kita dah melihat pelanggan-pelanggan telah mula berbaris. Mengambil kira masih lagi
ramai lagi yang masih bekerja dari rumah dan sebagainya. Jadi mereka mungkin tidak memerlukan PAS ini buat masa ini. Dalam dua situasi kita melihat, satu situasi mungkin ramai juga yang bekerja daripada rumah, work from home. Dalam masa yang sama mungkin ada kegusaran untuk menggunakan perkhidmatan awam, khususnya bila kita bercakap berkaitan dengan SOP, penjarakan sosial, tidak boleh duduk dalam keadaan dekat dan sebagainya. Melihat kepada dua situasi ini, yang mana sekali yang memberi kesan dan secara langsung terhadap perkhidmatan awam, terutamanya di bawah prasarana? Saya fikir mungkin faktor-faktor ini memberi sedikit kesan, tetapi apa yang penting, apa yang kita lakukan untuk menghadapi situasi ini. Di peringkat prasarana sendiri, sebelum bermulanya PKP, kita telah melaksanakan kerja-kerja pembersihan yang lebih kerap. Ini bagi memastikan kita dapat meminimalkan risiko jangkitan daripada berlaku di pengangkutan awam. Dan bermula daripada seawal bulan Januari lagi, kita telah meningkatkan kerja-kerja pembersihan ke atas aset-aset kita, sebagai contohnya train, bas dan juga di stesen-stesen. Jadi ini memberi sedikit keyakinan kepada orang ramai bahawa apabila menggunakan pengangkutan awam, keselamatan, kesihatan mereka masih lagi dijaga. Tetapi dengan pelaksanaan PKP, di mana hampir ke semua sektor perniagaan, sektor ekonomi ditutup, melainkan beberapa sektor. Jadi hampir ke semua pengguna pengangkutan awam juga tinggal di rumah. Jadi dalam tempoh PKP pada bulan yang pertama itu, kita melihat penurunan yang cukup drastik dari segi penggunaan, di mana pada tempoh itu kita hanya mengangkut sekitar 5% ke 7% saja. Tapi ini satu yang baik juga untuk kami, sebab mengambil kira kebanyakan perniagaan lain langsung ditutup, tidak mempunyai pendapatan langsung. Jadi untuk pengangkutan awam, kita masih lagi essential service dan masih terus memberikan perkhidmatan dalam tempoh itu, dan ini dapat sedikit sebanyak membantu kerajaan. Encik Nizam, bila kita bercakap berkaitan dengan penjagaan dan juga pengawalan, pastinya sanitasi itu perlu dilakukan bukan sahaja di kawasan rel, tapi pekerja, staf, kaki tangan prasarana, khususnya kekerapan yang dibuat oleh prasarana untuk memastikan tempat, keadaan sentiasa bersih dan juga disanitasi. Untuk train kita dan juga bas, kita akan sanitize setiap hari apabila train-train ini kembali ke depo selepas waktu operasi. Tetapi apabila train-train ini sampai ke stesen yang penghujung, kita akan juga melakukan kerja pembersihan ke atas tempat-tempat yang mana kerap dipegang oleh pengguna, pelanggan kita. Sebagai contoh, di tiang-tiang dan juga di tempat pemegang tangan tersebut. Jadi ini memang kita lakukan dengan lebih kerap. Jika dulu kita tidak membuat perkara ini, apabila berlaku saja pandemik ini, ini perlu untuk memastikan sekiranya di situ terdapat virus COVID-19, maknanya kita dapat membunuh virus tersebut. Cik Nizam, ada satu perkara, contohnya lah, mungkin dalam kalangan kita tidak semuanya menggunakan perkhidmatan awam. Ada yang bergerak ke tempat kerja, menaiki motosikal, kereta dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, prasarana pastinya nakkan mereka ataupun pelanggan baharu menggunakan perkhidmatan awam. Contohnya kalau orang yang tak biasa pergi ke LRT contohnya, ataupun dah lama dah tak pergi, adakah ada MySejahtera ataupun details diambil untuk penggunaan sehari dan juga hari-hari berikutnya? Kita tertakluk kepada SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Pengangkutan. Jadi selepas PKPP dilaksanakan, keperluan ini diwajibkan, digalakkan. Jadi tujuan utamanya lah untuk sekiranya ada berlaku sebarang jangkitan, kita boleh membuat contact tracing dengan lebih mudah. Jadi memang kita sekarang ni melaksanakan QR code di pintu-pintu masuk stesen dan juga di bas-bas, supaya apabila pelanggan menaiki kenderaan tersebut, mereka boleh merekodkan kehadiran mereka, dan sekiranya berlaku jangkitan kemudian, kita boleh kontak mereka ni dengan mudah. Jadi ini memang dilaksanakan. Tinjauan Astro Awani sebelum ini di beberapa lokasi LRT dan sebagainya, mendapati bila hari pertama yang mungkin membenarkan secara keseluruhannya orang menggunakan perkhidmatan awam, tiada kesesakan langsung berlaku. Semuanya dalam keadaan baik, penjarakan sosial itu diamalkan, pengguna pun tahu dan juga penyedia perkhidmatan pun
faham berkaitan dengan SOP. Apa yang Cik Nizam boleh katakan berhubung dengan suasana dan juga situasi ini yang mungkin memberi satu kesan ataupun penglihatan yang cukup positif kepada pengguna dan juga penyedia perkhidmatan? Jadi kita melihat perkara ini sebagai sesuatu yang positif. Ini menunjukkan dalam tempoh 2 bulan yang lepas, rakyat kita telah develop dia punya disiplin dalam diri. Yang pertama mungkin mesej kerajaan dan juga prasarana di dalam stesen dan juga di dalam train cukup berkesan dari segi memberi pelajaran kepada mereka bahawa mereka perlu mengamalkan penjagaan kendiri. Jadi sebaik saja PKPP ini dilaksanakan dan pengangkutan awam dibenarkan beroperasi secara 100%, tugas untuk memastikan rantaian COVID ini terputus, maknanya juga perlu ditanggung oleh para pengguna. Tapi pada masa yang sama juga, kita juga di peringkat prasarana juga melaksanakan pemantauan dan juga kawalan. Sebagai contoh, sebelum memasuki train-train kita, setiap pelanggan diwajibkan untuk memakai pelitup muka. Dan juga kita akan memeriksa suhu badan mereka. Sekiranya suhu badan mereka melebihi 37.5, selepas diambil bacaan untuk 2-3 kali, kita tidak membenarkan mereka ini masuk. Jadi ini penting untuk kita pastikan hanya yang sihat dan tidak ada jangkitan yang berlaku kepada pelanggan-pelanggan kita yang ramai. Jadi pada saya memang satu disiplin yang bagus yang telah ditunjukkan oleh rakyat Malaysia. Sekarang ni apabila dibenarkan 100% dibawa di dalam train pun, masih ramai lagi yang duduk secara berjarak 1 meter antara satu sama lain. Dan ini menunjukkan benda yang baiklah pada saya. Masing-masing menjaga diri masing-masing. Jadi Nizam, dalam tempoh ini kan, sebelum ini kita tahu ada antara perkhidmatan yang bergerak secara automatik dan juga tidak ada pekerja yang berada di kawasan berkenaan. Tapi dalam tempoh PKP dan juga PKPP ini, ada tak yang ditempatkan contohnya di kawasan rel ke, di dalam train ke dan sebagainya, ada penambahan seperti itu? Ya, memang kita membuat penambahan dari segi petugas. Sebab kita ingin pastikan keselamatan pelanggan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita juga memeriksa di pintu masuk, di gate sebelum mereka memasuki stesen. Itu pertama. Sebelum ni memang tak ada. Sebelum ni semuanya secara automatik. Dan yang kedua, kita juga mengawal di platform. Sebelum mereka memasuki train-train. Sekiranya pada waktu PKPB, kita perlu memastikan penjarakan sosial dan sebagainya di dalam train. Jadi perlu ada penjagaan juga di dalam train dan kita melakukan kawalan juga di dalam train. Tetapi sejak pelaksanaan 100% kapasiti, kita masih lagi mengawal di pintu masuk untuk memeriksa suhu dan juga untuk memastikan mewajibkan pemakaian pelitup muka. Jadi di dalam train kita minta supaya para pelanggan sendiri menjaga jarak antara satu sama lain sekiranya mereka melihat di dalam train telah pun bersesak contohnya kan. Jadi kita syorkan supaya mereka menunggu train yang seterusnya. Ini apa yang perlu dilakukan. Dalam sedar atau tidak, kalau kita nak melihat secara lebih mendalam, lebih simbolik, apabila prasarana itu ataupun perkhidmatan awam itu menjadi jambatan dan juga penyambung antara pengguna sebelum sampai ke tempat kerja. Kita tahu dalam tempoh penularan COVID-19 ini banyak yang terkesan, mungkin ada yang kehilangan kerja, yang berada di rumah berbulan-bulan dan sebagainya. Tapi melihat kepada penyedia perkhidmatan dan juga prasarana sendiri, bagaimana terkesannya kepada staf dan juga kaki tangan keseluruhan pekerja-pekerja di bawah prasarana disebabkan COVID-19? Satu perkara yang saya rasa bangga untuk berkongsi, walaupun dalam tempoh PKP, PKPB dan juga PKPP, kami masih terus beroperasi. Ini penting untuk memastikan ekonomi negara terus bergerak.
Dan juga pada masa yang sama kami memastikan keselamatan para petugas. Ini juga penting. Jadi alhamdulillah setakat hari ini tidak ada satu pun pekerja ataupun warga prasarana dan juga Rapid KL yang dijangkiti wabak COVID-19 ini. Ini suatu yang baik. Jadi apabila kita melihat perkara ini kan, kita perlu meneruskanlah, perlu memastikan selepas ini di dalam tempoh sehingga 31 bulan Ogos ini kita meneruskan kerja-kerja baik yang telah kita lakukan sebelum ini. Jadi saya ingat memang alhamdulillah lah. Kalau kembali kepada My30 ni, dia sampai bila sebenarnya Tuan? Mungkin ada yang masih belum lagi mendapatkan My30. Seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri di bawah program penjana, My30 ini akan dijual sehingga hujung tahun ini bagi tempoh 6 bulan. Dan kita telah memulakan penjualannya pada 15 hari bulan 6 yang baru ini. Jadi mereka para pelanggan boleh membeli pada bila-bila masa saja. Sebab cara penggunaan PAS ini dia tidak mengikut kalender secara bulanan. Jadi mereka boleh membeli pada bila-bila masa. Mungkin nak beli pada 21 hari bulan ataupun 7 hari bulan, bergantung kepada corak perjalanan mereka. Jadi apabila pertama kali saja digunakan PAS tersebut, yang akan menggunakan IC kita, MyCard, untuk pertama kali disentuh, itu akan menjadi hari yang pertama dan berkuat kuasa untuk tempoh 30 hari seterusnya. Jadi ini sungguh fleksibel. Jadi kita nak pastikan tidak ada pembaziran. Kita boleh merancang penggunaan tersebut. Bila yang kita nak guna, barulah kita beli. Sampai hujung tahun. Sampai hujung tahun. Bagi yang belum dapatkan, ini waktunya dan ambil masa untuk kita ada My30 itulah, dan dalam masa yang sama kita menggunakan perkhidmatan awam dan dapat mengelakkan traffic jam dan sebagainya. Tapi Tuan, selepas ini prasarana mungkin banyak liku, jarak dan juga mungkin banyak perkara-perkara lain yang akan di-develop ataupun akan dibangunkan lagi, bukan sahaja di kawasan Lembah Kelang, di kawasan-kawasan dan juga tempat lain. Mungkin jarak dan juga jajaran LRT dan sebagainya akan disambung ke beberapa lokasi yang lain. Okey, dalam tempoh dan juga situasi ini, apa mungkin perancangan jangka pendek dan juga jangka panjang yang sudah pun dilaksanakan oleh prasarana? Okey, tujuan utama kita lah untuk membawa seramai mungkin rakyat, terutama di Lembah Kelang ini, untuk menggunakan pengangkutan awam. Jadi ini memang telah menjadi hasrat kita bermula tahun lepas. Kita memang fokus dari segi pendekatan kita dan juga inisiatif yang kita laksanakan untuk mengangkut seramai mungkin. Jadi pada tahun 2019 kita telah melihat peningkatan yang cukup baik yang telah direkodkan, di mana untuk perkhidmatan rel kita telah pun membawa lebih daripada 12% pelanggan-pelanggan baru, mana peningkatan sebanyak 12%. Ini satu peningkatan yang bagus, yang tinggi, kerana kebiasaannya kita cuma mencatatkan di sekitar 3%. Jadi pada tahun lepas kita membuat beberapa inisiatif untuk menarik lebih ramai pelanggan. Dan apabila ramai yang menggunakan pengangkutan awam, kita tahu apa kebaikannya kepada negara, dari segi penjimatan, kepada apabila berlakunya kesesakan jalan raya, banyak pembaziran yang berlaku. Dan juga sekiranya tidak banyak kenderaan yang berada di atas jalan raya, kita punya udara di Kuala Lumpur pun akan menjadi lebih bersih. Kita tengok sewaktu PKP, Kuala Lumpur cukup cantik. Jadi kalau lebih ramai yang menggunakan pengangkutan awam, lebih bersihlah environment kita. Jadi ada banyak faedah dari segi pengangkutan awam ini. Dan untuk jangka panjangnya, kita sekarang tengah membina laluan baru daripada bandar utama ke Johan Setia di Kelang. Ini akan mengambil sikit masa, akan siap lewat 2024 nanti. Dan pihak MRT Corp juga sedang membina laluan daripada Sungai Buloh ke Putrajaya. Ini akan memberi satu lagi jajaran baru dan akan dapat mengangkut dalam sekitar 200-300 ribu lagi penduduk di Lembah Kelang. Jadi apabila kesemua projek ini akan siap,
Jadi akan memberi akses kepada lebih ramai rakyat untuk menggunakan pengangkutan awam. Ya. Dan Tuan, kalau kita nak tadi Tuan sebut berkaitan dengan inisiatif dan sebagainya, nak menambah bilangan pelanggan dan juga jumlah mereka yang menggunakan perkhidmatan awam, tetapi kalau kita nak melihat kepada situasi yang mungkin ada yang masih belum nak atau tak, lebih baik bawa kereta lah ataupun nak guna ke tak perkhidmatan awam ni, dia masih ragu-ragu dan sebagainya. Apa yang Tuan boleh cakap kepada mereka seperti ini? Ya, saya ingat dengan pengenalan produk My30 ini boleh memberi galakan lah kepada orang-orang baru, pelanggan-pelanggan yang baru yang tidak pernah menggunakan pengangkutan awam. Kebanyakan mereka mungkin takut sebelum ini untuk menggunakan ataupun mempunyai faktor-faktor lain. Tetapi dengan pengenalan My30 beri peluang kepada prasarana untuk membuktikan bahawa pengangkutan awam ini sangat memudahkan. Very convenient orang kata. Jadi kalau mereka mungkin mencuba hanya dengan mengeluarkan modal RM30 sebulan, boleh cuba untuk bulan pertama tengok macam mana. Kalau bagus boleh diteruskan. InsyaAllah boleh menjadi pelanggan tetap kami. Itu yang kami hasratkan lah. Dan juga banyak penjimatan dia bukan sikit. Kalau kalau kita naik kereta nak pergi ke satu lokasi, kita kena isi RM10 ataupun RM20 baru sampai ulang alik. Tapi kalau RM1 ni ke mana-mana saja sehari boleh pergi. Tapi di akhir ini apa yang Tuan harapkan lagi, terutamanya melibatkan prasarana itu sendiri, tapi dalam masa yang sama memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat dan juga pengguna secara keseluruhannya. Objektif utama kita lah untuk meningkatkan jumlah penggunaan. Ya? Itu hasrat kita yang terakhir maknanya. Dalam usaha untuk mencapai kepada membawa lebih ramai pengguna pengangkutan awam, kami juga perlu meningkatkan kualiti servis. Ya? Tapi alhamdulillah pada tahun lepas satu survey yang telah dijalankan oleh satu badan antarabangsa telah mengiktiraf kedudukan kita sebagai pengendali pengangkutan awam rail. Kita berada di kedudukan nombor 1 di dunia. Jadi ini sesuatu yang mungkin masyarakat tidak mengetahui. Tetapi dalam beberapa kategori ada 23 lebih soalan di situ yang ditanyakan kepada para pengguna. Ada beberapa kelemahan yang telah dikenal pasti. Sebagai contohnya dari segi real time information service. Untuk para pengguna mengetahui kedudukan bas secara real time. Jadi dengan memberikan maklumat ini kepada para pelanggan dapat merancang perjalanan yang lebih baik. Sekiranya sebelum ini mereka tidak tahu kedudukan bas dan mungkin akan menunggu di suatu perhentian bas untuk satu tempoh yang lama, katakan setengah jam, tetapi dengan memberikan maklumat ini melalui apps dan sebagainya, mereka dapat melihat bila bas itu akan tiba di perhentian bas tersebut dengan tepat. Jadi mereka boleh merancang. Kalau bas itu akan tiba dalam tempoh setengah jam lagi, mungkin dia nak pergi ke kedai mamak dulu. Boleh minum teh tarik dan juga berkena roti canai sekeping. Jadi masa tidak terbuang. Ini adalah satu faktor yang telah dikenal pasti sebagai kelemahan di peringkat kita pada waktu itu dan kita telah membuat pembaikan. Jadi dengan pengenalan maklumat secara tepat real time ini, insya-Allah kita dapat menarik, insya-Allah kita berharap dapat menarik lebih ramai lagi pengguna-pengguna. Dan saya juga melihat di Twitter dan di Instagram ramai juga pelanggan di luar sana yang tidak pernah menggunakan pengangkutan awam. Apabila saja kita memperkenalkan aplikasi ini, mereka mula berminat untuk menggunakan pengangkutan awam. Jadi ini satu perkembangan yang positif bagi saya. Sekarang ini di peringkat pembangunan ataupun dah memang tepat 100%? Ya, kita dah pun melancarkan ini dengan kerjasama Google Maps. Jadi ini memang tepat untuk lebih kurang dalam lingkungan 170 laluan di Kuala Lumpur. Jadi boleh para pelanggan boleh membuat turun aplikasi ini dan boleh melihat kedudukan bas-bas kita sekarang. Baik, ini boleh kita bincang lagi satu perkara mungkin dalam 30 minit. Nak cakap berkaitan dengan ketepatan sahaja, berkaitan dengan segala perkhidmatan yang disediakan oleh prasarana, sebab negara-negara maju memang terkenal dengan ketepatan dan juga waktu yang tepat untuk pengangkutan awam yang disediakan. Baik, tahniah juga saya ucapkan kepada prasarana secara keseluruhannya. Terima kasih kerana bersama-sama dengan seluruh rakyat Malaysia
Malaysia, terutamanya dalam penyediaan perkhidmatan dan juga dalam mengekang penularan COVID-19. Terima kasih Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Prasarana Malaysia Berhad, Encik Muhammad Nizam Alias atas perkongsian itu tadi. Nanti kita panggil lagi ke agenda Wan ya. Banyak agenda dengan prasarana boleh kita bincangkan. Terima kasih kepada anda yang menonton. Saya Ihsan Haya untuk agenda Wan ni. Assalamualaikum dan jumpa lagi.